Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Cuma kita dah start daripada minggu lepas. Minggu lepas last kan? Minggu lepas kan kita dah mula tukar kelas usul tafsir kita kepada hari Khamis. Dan kelas bahasa Arab kita mulakan pada Rabu insya-Allah, iaitu pada minggu lepas sepatutnya dah mula, dan minggu ni semalam sepatutnya kita ambil kelas bahasa Arab. Cuma oleh kerana pertemuan jadual yang tak dapat dielakkan, saya minta uzur semalam lah. Kebetulan first Ramadan tu kena bertugas, so tak boleh lari, kena tunggu juga. Ini ala kulli hal, sebab tak ada beri pahala kepada semua yang mungkin menantikan untuk kelas kita tapi tak sempat. So alhamdulillah ada pula orang yang infakkan, dia printkan PDF tu menjadi buku dan kemudian dia berikan secara percuma. So, siapa yang ambil buku tersebut, insyaAllah nanti minggu depan kita sambung balik untuk bahasa Arab kita. Okay, ala kulli hal, tajuk kita kali terakhir kita bincangkan kita dalam Kulliyatul Quran. Dan Kulliyatul Quran ni kita kata ia adalah hukum menyeluruh dalam Al-Quran Al-Karim, sama ada pada lafaz atau pada uslub. Lafaz kalimah tu dia pakai, mana kita buka dalam Quran Karim, pergi ke depan atau ke belakang, mana tempat dia akan memberikan maksud yang sama. Yang ini untuk memberikan kepada kita pengertian yang tak ada berbeza. Kalau ada perubahan ataupun yang tak serupa, mungkin janggal. Sebab tu kita kata benda ni di antara perkara yang membantukan kita bila baca Quran. Kita nampak ayat kalimah ke ataupun gaya ayat tertentu, terus kita akan faham maksud dia. Ini realiti yang kita panggil apa? Diterangkan hal itu, dan kita hal itu dah ambil kan, kita mungkin revise balik. Yang pertama dia kata kat sini, dia kata kuliah ni, dia kata kepada anda adik sekarang dibawakan contoh-contoh untuk kuliah kata kalimah-kalimah ataupun gaya-gaya menyeluruh Al-Quran ini. Macam disebut kalau di sini ahli tafsir. Yang pertama Kulliyatul Alfaz, keseluruhan Al-Quran dalam lafaz. Okey. Yang kita ambil berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Ibn Zaid, semua benda dalam Quran dia kata rajzun fahuwa azab, mana datang dalam dia adalah rijzun, hukuman mesti azab. Walaupun kita kata hukuman boleh ada tak azab, hukuman yang tak menyakitkan, tapi kalau dalam Quran Karim bila kata rijzun mesti azab, mesti adalah azab. Okey. Kedua berkata Mujahid bin Jabr, setiap zon dalam Quran dia adalah ilmu. Lafaz zon dalam Quran maksud ilmu, kecuali pada beberapa ayat saja yang datang berlainan. Jika tidak, zon itu maksud ilmu. Wallahu a'lam. Mungkin kerana kenapa disebutkan sedemikian, mungkin kerana zaman beliau, zaman Mujahid bin Jabr, Ibn Abbas, mungkin dah dapat lihat ada orang yang cuba untuk mengasingkan maksud dalam masalah beriman ni kepada dia yakin dengan zon. Kalau dia kata qat'i atau zonni, kan kita sering dengar ayat macam tu kan. Macam orang kata hukum ni zonni ke qat'i. Dia cuba untuk meleraikan, jadikan dalam agama ni ada benda yang kita tak ikut pun tak apa. Yang ni tak apa. Yang ni okey, wajib ikut. Yang ni tak payah ikut tak apa. Macam dalam akidah lah. Dia kata ada akidah furu' atau usul. Ini usul akidah atau furu' akidah. Kadang-kadang benda tersebut dia menjadi macam satu cara baru untuk lari daripada nas, lari daripada sunnah, pergi kepada pengertian-pengertian rekaan sendiri, dan kata benda tu tak apa kita tak ikut sebab dia tak ada qat'i. Dia tak putus. Maksud dia boleh kita langgar. Ini sangat-sangat bahaya lah. Zaman kita sekarang memang banyak orang
yang punya masalah macam ni. Dia pasal dia tak boleh nak pegang ikut Nabi itu, dia tak nak. Dia kata macam ikut Nabi ada juga kadar dia, ada kadar. Kalau qat'i kita ikut, kalau zanni kita ikut. Ya Allah alam, mungkin kerana itu Mujahid bin Jabr kata semua zan dalam Quran maksud dia adalah ilmu. Yang ketiga, Sufyan bin Uyainah kata apa yang Allah Ta'ala namakan hujan dalam Quran, tidak namakan Allah Ta'ala, tidak menamakan Allah Ta'ala matar dalam Quran kecuali azab. Dia ada ghaith. Kalau ghaith, dia mungkin masuk dengan hujan yang gerimis ataupun yang menyelamatkan. Dia bukan dalam Quran Karim kalimah hujan ni banyak. Jadi kalau sebut matar, dia akan datang, bila kita lihat dari itu memang kebanyakannya datang dalam bentuk pengertian yang membawa maksud azab. Kemudian dalam Ibn Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata at-tazaki fil Quran kulluhu Islam. Penyucian atau pembersihan dalam Quran semuanya adalah Islam. Maksud erti kata lain, bukanlah datang dengan penyucian cara lain ke, bentuk lain ke yang bukan Islam bawa, tak ada. Semua dalam Quran datang tazaki, itu penyucian jiwa, ia adalah Islam itu sendiri. Bukannya macam sering dibayangkan Islam bawa benda lain, penyucian jiwa tu mungkin bawa dari Hindu sebagainya. Ini kadang-kadang ada timbul masalah masyarakat kita tak boleh nak pegang betul-betul dengan agama. Dilihat bahawa penyucian jiwa ni bukan apa yang ulama syariat ajar. Ulama syariat ni ajar benda lain. Tapi kalau dia kata tazaki penyucian jiwa, ni mesti ada bentuk lain. Tapi bila kita lihat macam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, jazakallah khair, dia kata semua tazaki dan Quran adalah Islam. Dia seolah macam penegasan untuk tidak orang tu lari bila menyucikan jiwa daripada aturan Islam. Mana Islam sajalah cara penyucian jiwa, bukan cara yang lain. Kalau kita lihat kan macam-macam orang buat cara, tanam dari dalam badan, tanam badan dan tanah lah, masuk dalam gua lah. Yang saya tengok baru ni ada video diorang share, masuk dalam kubur bawah tanah. Tu akak-akak pun dia pakai purdah semua, niqab semua, di keliling tunggu. Allahualam kan, ni dia realiti masyarakat. Pasal itu bukan Islam. Kalau nak Islam, bila disebut Islam, mesti ada Quran dan sunnah daripada perkara tersebut. Jika tidak, dia bukan Islam. Awak reka lah mana pun, pakailah jubah, pakai serban, baca bismillah, baca qul huwallah pada permulaan, tapi bukan cara Muhammad SAW ajar, bukan Islam. Itu bukan Islam. Baik. Dia kata, okay, kemudian berkata Mujahid bin Jabr, semua dalam Quran qutilal insan atau fu'ila bil insan, ia adalah unya bihil kafir. Bila disebut dalam Quran qutilal insan, kalimah macam tu atau dibuat pada manusia, ia hanyalah dimaksudkan dengannya orang kafir. Yang paling dekat kita lihat dalam surah Abasa lah, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sebab orang yang beriman percaya, yang tak percaya tentang kejadian semula adalah orang kafir. Lepas tu bila disebut qutilal insan, benda tu maksudkan kepada orang kafir, bukan orang yang beriman. Keenam, Al-Farra dia kata kata fil Quran maksud dia farada. Macam dalam surah Al-Baqarah 183 kan, Allah kan kutiba alaikumusiyam. Kalimah kataba dekat situ atau kutiba tu maksud dia fardu, bukan maksud tulis. Kataba atau kutiba maksud dia adalah memfardukan, memfardukan, mewajibkan. Dan Quran ni kata Al-Farra. Jadi itu kita stop nombor 8. Ibu Faris dan yang ketujuh dia kata apa dalam Quran disebut al-ba'lun, maka dia suami. Dia seperti firman Allah Taala, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna, kecuali satu je perkataan ni datang dan surah As-Saffat ayat 125 yang datang maksud sanam, berhala. Lain tempat semuanya maksud dia ba'lun atau bu'ul adalah suami, kecuali satu tempat. Yang ini dalam surah As-Saffat 125 datang kalimah ba'lun dengan maksud berhala. Atad'una ba'lan, bukan adakah kamu menyembah atau menyeru suami, tak. Atad'una ba'lan maksud dia berhala. Lain tempat semua sekali maksud ba'lun atau bu'ul, plural dia semuanya adalah maksud dengan suami. Okey. Hari tu kita berhenti kat sini. Baik. Dia kata ke-8 qala Raghib Ar-Raghib Asfahani, dia kata at-taswib fil Qur'ani lam yaji illa fil makruh. Okay. Pemberian balasan pahala atau ganjaran dalam Al-Quran tidak datang kecuali pada benda yang tidak disukai. Maksudnya kena jihad, korban nyawa, sedekah, korban harta, kan?
Semua benda tu suruh buat benda yang diri manusia tak suka. Naturally manusia tak suka untuk perkara berkenaan. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah 216. Untuk fahamkan maksud ni, Allah Ta'ala nyatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital, difardu ke atas kamu berperang. Wa huwa, sedangkan ia perang itu kurhul lakum, dibenci di sisi kamu. Tapi kamu benci, pada itulah ada pahala. Kamu tak suka tapi itulah pahala. Jadi dia benda yang biasa dalam Quran ni, ganjaran pahala dalam Quran tak datang kecuali pada yang manusia tak suka. Naturally. Adapun orang yang beriman, memang kita tahu bahawa mereka akhirnya akan, kerana keimanan mereka, mereka akan gembira untuk berbelanjakan harta mereka, menginfakkan dan di jalan Allah Ta'ala, serta mengorbankan nyawa mereka kerana Allah Ta'ala. Itu di atas dasar iman yang mereka ada. Adapun kalau ikut pada sudut asal kehidupan, memang manusia tak suka benda tersebut. Macam ayat tadilah, tuan-tuan kata, apa dia kata, wa asa an takrahu syai'a, memang kamu tak suka satu perkara, wa huwa khairul lakum, tapi dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, dia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu, kamu tak tahu. Ayat 216 surah Al-Baqarah. Sejelas kat situ, memang itu maksud yang dimaksudkan oleh Raghib Asfahani berkenaan dengan at-tathwib, pemberian pahala dalam Quran tak datang kecuali pada benda yang tidak disukai. Kan suruh pergi jihad, suruh pergi infak harta. Itu benda-benda yang manusia kalau boleh tak nak buat, tapi itulah ada pahala di dalamnya. Kesembilan, qala ar-Raghib, berkata Raghib Asfahani, kullu mawdi'in madahallahu ta'ala bi fi'li salati aw hatha alaihi dzukira bi lafzil iqamati. Dia kata semua tempat, semua kedudukan itu dalam Quran yang Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala puji dengan perlakuan solat. Semua tempat yang muji Allah Ta'ala dengan terhadap perlakuan solat atau penggesaan, dorongan kepada solat, disebut dengan lafaz iqamah. Wa yuqimunas solah. Allah tak boleh kata wa yu'addunas solah. Semua datang dengan iqamatis solah, mendirikan solat. Sebab tu ada para ulama bahaskan berkenaan dengan perbezaan mendirikan solat dengan menunaikan solat. Menunaikan solat, tunaikan solat, laksanakan solat dengan mendirikan solat. Kalimah yang Allah Ta'ala datangkan pujian terhadap pelakuan solat atau gesaan untuk solat adalah dengan lafaz iqamah. Contoh macam orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat pertama kan, ayat ketiga kan, alladzina yuqimunas salah, alladzina wa yuqimunas salah, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas salah, orang yang percaya dengan ghaib dan mendirikan solat. Dia sentiasa datang dengan kalimah mendirikan, tidak datang dengan menunaikan. Menunaikan, ya, bukan dengan melakukan, datang dengan mendirikan. Okey, baik. Qala Tahir bin Ashur, yang kita tafsir tanwir Tahir bin Ashur, dia kata wan nida'u ila salati wal adhan, seruan kepada solat ia adalah azan. Bila kata seruan untuk solat ia adalah azan. Wa ma ubira anhu fil Quran illa nida, dan tak digambarkan mengenai azan dalam solat, dalam Quran kecuali dengan lafaz nida. Sentiasa bila kita sebut tentang solat, apa-apa azan tu dalam Quran mesti datang dengan lafaz nida. Dan nida tu dalam untuk solat ialah azan. Tak ada dengan cara lain. Tak ada dengan siren ke, dengan beduk ke. Orang kita suka beduk tak? Dia duk 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 duk. Tapi dulu wallahu a'lam kan, zaman dulu dalam hutan orang kata bunyi tu jauh pergi. Dia gema, ekor tu gema, dia bergegar sampai ke hujung tempat yang jauh. Wallahu a'lam. Tapi benda tu jadi macam kebiasaan. Kau pergi kat Taman Tun Datuk Ismail, sampai sekarang ada lagi. Dia siapkan beduk tu untuk kena ketuk. Ada yang app baru untuk televisyen, dalam tu ada beduk. Bila masuk waktu je, duk 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 duk, duk dia sentiasa. Oh, ya ke? Ada rakaat ke? Oh, ya ke? Okey, dia Perak lagi advance. Saya KL dulu dekat rumah saya memang ada kayu tu. Waktu saya kecil, surau tamu raya tu, setapak tu, memang ada benda tu. Kayu. Dia kayu lompong besar,
Tu dia ketuk. Tapi ajaibnya memang sampai bunyi tu sampai ke rumah kita orang yang jarak jauh daripada beratus meter daripada Masjid Surau. Oh, mati apa juga? Lah mungkin zaman tak ada mikrofon mungkin kot. Zaman sekarang ni tak ada mikrofon tak payah kot. Oi kan. Tapi masalahnya benda tu sampai sekarang. Tapi ala kulihal kalau untuk panggilan azan, agak panggilan solat mesti azan. Dan tak pernah disebut dalam Quran azan kecuali dengan kalimah nida. Tak ada saut, tak ada sekian, dia guna itu je. Jadi panggilan. Jadi kadang-kadang benda sini kita kata dari segi masalah hukum, kita boleh keluarkan hukum juga dari tajuk ni. Kadang dengan himpunan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, memang tak ada panggilan lain. Dan lain pun akan dipanggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah kan? Itu panggil untuk berkumpul. Bukannya panggil as-salatu jami'ah rahimakumullah, salatu la ilaha illallah. Bukan. Yang orang pun jauh juga kan. Ni kadang-kadang kita tengok masjid kan banyak macam tu. Kalau nak kata Masjidil Haram kan bila solat kata mayit dia kata as-salatu 'alal mayyit. Kan? As-salatu 'alal amwat. Dia akan sebut macam tu. Tapi kita kat Malaysia ni dah ada macam as-salatu jami'ah rahimakumullah kan. Sebenarnya kalau nak kumpulkan orang bukan kerana solat pun memang dipanggil dengan as-salatu jami'ah. Lebih betul dia bukan bagi kumpul untuk solat, bagi kumpul dekat masjid. As-salah tu kepada mari kumpul dekat tempat solat. Mari berkumpul dekat tempat solat. So dia datang bukan kadang-kadang Nabi berucap dia tak solat pun. Nabi berucap pada mereka tak solat pun. Panggil mereka datang lalu mereka akan disuruh dengar apa yang Nabi nak ucapkan. Itu kalau kita lihat dalam hadis datang as-salatu jami'ah tu digunakan untuk semikian. Tapi kalau kita kat Malaysia ni kita dah beri nak solat pun ada lagi as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Tu yang makmum pun as-salatu la ilaha illallah. Dah tahu macam tu. Dah terbiasa. Saya ingat abang ni lah dah pergi Kelantan pergi KLI 2 sampai dekat surau dia orang tu ada seorang abang ni bagus lah, dia azan, kemudian dia tengok dia komah, pada berdiri beratur kan dia jadi imam. Dia tolak semua tak nak. Jadi dia pakai kopiah elok lah, pakai jubah tu kan. Dia siap-siap azan. Nampak macam rufaqah tapi tak tahu. Ekon global tak tahu. Tapi dia ni lah. Tapi ketika lepas dah iqamat tu, dia berdiri, as-salatu jami'ah. Ada lagi. Dia tak habis, dia tak berhenti pada iqamat dah selesai, habis lah. Dah lah. As-salatu jami'ah pula lagi. Allahu'alam. Tapi kalau ikut dalam Quran Karim macam dikatakan Tahir bin Ashur, semua datang dengan seruan dan seruan itu dengan azan. Bukan datang kalimah lain dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak ada kalimah lain yang diberikan dalam Quran Karim untuk kalimah memanggil untuk salat. Okey. Ihad Ashar ke-11 wa qala Tahir bin Ashur kata lagi wa urid bil kuffari fi qawlihi al-kuffaru al-musyrikun. Dikendaki dengan lafaz kuffar dalam firman Allah Taala al-kuffar wal kuffar kan adalah al-musyrikun. Wa hadha istilah al-Quran fi itlaqi lafzil kuffar. Dan inilah penggunaan Quran pada menuturkan lafaz kuffar. Dan dia akan gunakan maksud kuffar tu dengan musyrikun. Bukan dengan maksud macam apa? Bila kuffar ni ahli kitab, tak. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Dia akan datang dengan lafaz tersebut. Tapi macam kita tahu dia tergolong dalam orang-orang yang kufur, ya. Tapi istilah kufar akan digunakan macam kan kufar kun khairun ulaikum. Okey, kalimah kufar ni dalam Quranul Karim dah ada 28 kali 28 kali dalam Quranul Karim kalimah kufar digunakan. So jadi macam Al-Baqarah Al-Baqarah ayat ke 109, Al-Baqarah ayat 161, Al-Baqarah 276, Al-Imran 91, An-Nisa 18,
Al-Ma'idah 45, Al-Ma'idah 57, kita tak 26. Okey, 26 tak 25. Kurang lagi. Okey. Taubah, Taubah 68, Taubah 73, Taubah 120, Taubah 123, Ar-Ra'd 42, Ibrahim 34, Zumar 3, Muhammad 34, 26 balik 26. So, Al-Fatihah 29 dua kali. Ayat terakhir surah Al-Fatihah Surah Qaf 24, Al-Qamar, surah Qamar 43, surah Al-Hadid 20, Mumtahanah 10, Mumtahanah 11, Mumtahanah 13, At-Tahrim 9, Nuh 27, Mutaffifin 34, Mutaffifin 36. Okey. So jadi itu semua tempat dalam Quran Karim 26 kali dalam Quran, semua datang dengan kufar itu dengan maksud macam dia kata tadi musyrikun musyrikun kata Tahir bin Ashur. Di Quran gunakan istilah tadi untuk orang musyrik dengan lafaz. Memang kadang musyrik itu disebut juga, tapi bila disebut kufar ni tuju direct kepada kumpulan tersebut. Okey. Wa mimma ubira bi annahu yakthuru aw yaghlubu fil Quran qaul Imam Syatibi. Dia kata di antara apa yang menggambarkan bahawa ia banyak ataupun sering dalam Quran Karim adalah kata-kata Imam Asy-Syankiti rahimahullah. Dia kata wa yakthuru fil Quran dzikru ikrami ahli jannati. Dia kata dan banyak dalam Quran sebutan pemuliaan ahli syurga bikaunihim ma'anisaihim, dengan keadaan mereka ni bersama isteri-isteri mereka, dunal imtinani alaihim bikaunihim ma'anuzaraihim wa ashbahihim fit ta'ati, tanpa sebutan kurniaan ke atas mereka dan keadaan mereka ni bersama-sama orang setara mereka atau serupa mereka dalam ketaatan. Banyak sebut dalam Quran. Dia kata sebutan pemuliaan ahli syurga dengan keadaan mereka bersama isteri. Hum wa azwajuhum. Bukannya dia dengan keadaan mereka bersama azwaj, maksud dia orang setaraf dengan mereka. Kebanyakan sebut mereka bersama pasangan mereka. Pasangan itu adalah isteri. Bukannya pasangan itu adalah orang yang setaraf dengan mereka. Walaupun kita tahu dalam Quran Karim memang orang yang masuk neraka atau syurga, orang syurga itu sendiri, mereka masuk syurga bersama orang setaraf amal. Kan macam surah Zumar, kan surah Az-Zumar, Allah Ta'ala katakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, akan dibawa orang-orang yang bertakwa ke syurga dalam keadaan berkumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok, zumara. Ayat ke-73. Dia mula dengan ayat 71. 71 Allah kata wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, akan dihirit orang-orang yang kafir ke neraka dalam keadaan berkumpulan, dia bukan seorang-seorang. Okey, demikian juga ayat yang ke-73 wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan dibawakan orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke syurga dalam keadaan berkumpulan. So bila sebut kumpulan tadi, dekat sini yang Muhammad Amin Syankiti rahimahullah, dia cuba untuk asingkan, sebab kalimah zauj ini boleh bermaksud dua. Pasangan tadi yang ini isteri-isteri, pasangan suami isteri, ataupun pasangan tadi maksud dia orang yang setaraf amal dengan seseorang itu. Siapa yang setaraf amal dengan kita. So semua orang yang masuk syurga akan bermasalah sama macam orang yang masuk syurga kerana jadi ahli puasa. So dia akan melintasi pintu rayyan. Semua ahli syurga di kalangan orang-orang rajin berpuasa, yakni sunat, mereka akan masuk pintu rayyan. Ahli jihad masuk pintu jihad, sedekah masuk pintu sedekah. Semua akan lintas pintu masing-masing. Tapi bila sekarang ni Muhammad Syangkiti rahimahullah dia nak fahamkan, banyak dalam Quran sebutan pemuliaan ahli syurga
dengan keadaan mereka bersama dengan isteri-isteri mereka, nisa. Okey, bukan pengungkitan, berikan nikmat kata mereka dengan keadaan mereka bersama dengan orang setaraf mereka, serupa mereka dalam ketaatan. Walaupun memang orang masuk syurga, macam ayat 73 surah Az-Zumar tu, memang dia masuk syurga dalam keadaan berkumpulan. Kita bersama dengan orang setaraf dengan kita. Macam sabiqun al-awwalun ashabul yamin. Semua akan setaraf amal, akan masuk bersama-sama. Tapi bila sebut kat sini, apa yang Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah kata, mana semua sebutan tadi, kalau Al-Quran, kebanyakan bila sebut hum wa azwajuhum fi dhilalin, hum wa azwajuhum kan. Semua kalimah azwaj dekat situ untuk pengertian isteri. Bukan datang dengan maksud setaraf amal. Bukan maksud dia mereka dan orang setaraf amal dengan mereka. Itu yang kebiasaan adalah mereka dengan isteri-isteri mereka. Ini cara kita differentiate lah. Pasal kita kan itu ada ayat apa yang Umar bin Khattab punya tafsir. Ditafsirkan wa idzan nufusu zuwijat, bila jiwa dipasang-pasangkan. Surah Takwir, surah At-Takwir ayat ke-7. Kan bila Allah Ta'ala firmankan wa idzan nufusu zuwijat, bila jiwa dipasang-pasangkan. Okey, ayat tersebut kalau ikut tafsir yang banyak di kalangan para tabi'in, maksud dia adalah dipasangkan roh dengan jasad. Roh pasang dengan jasad balik. Lepas dari pisahkan, dipasangkan semula untuk hidup kali kedua. Okay, dia kata bila jiwa dipasang-pasangkan. Umar bin Khattab pula faham bahawa dipasang-pasangkan setiap orang dengan yang setara amal dengannya. Macam saya ulang tadi, kan kita kata dalam surah Az-Zumar tadi, semua orang masuk syurga ikut grup masing-masing. Semua akan masuk dengan setara amal dengan mereka, bukan dengan orang lain. Jadi meaning tu ada. Zauj dengan maksud orang setara amal tu ada. Tetapi kalau kita patah balik dekat sini, Syekh Muhammad kita kata, kalau yang dia sering datang kalimah pasangan tadi adalah isteri. Dia banyak pada isteri. Dan syurga disebut tentang orang beriman ni akan bersama dengan isteri-isterinya. Isteri-isterinya. Bukannya dengan kawan-kawan dia. Bukan kawan-kawan, tak ada. Yang kita kata kawan-kawan kita lah akan datang beri syafaat kepada kita, bukan isteri. Ikut pada hadis Nabi SAW, orang yang beriman nanti hari akhirat nanti akan merayu kepada Allah Ta'ala lepas yang syurga, masuk neraka. Tak ada siapa Nabi kata lebih kuat merayu kepada Allah Ta'ala, mendapatkan hak berbanding orang beriman untuk saudara-saudara mereka. Yang mereka kata, ya Allah, kami dahulu ada orang yang solat bersama kami, ibadat puasa bersama kami, baca Quran bersama kami. Dia kata orang tak ada kat dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala suruh mereka masuk dalam neraka, tarik siapa yang mereka kenal, keluar balik. So ini bab kita panggil orang yang setara amal kita dekat sini akan tolong kita hari akhirat. Isteri belum tentu. Isteri belum tentu, marah perempuan kan. Itu realiti dia macam itulah. Isteri belum tentu. Kalau suami naik, isteri ikut. Kalau isteri naik, suami tak boleh ikut. Itu satu benda yang kena faham. Dari sudut asal masalah amal, isteri dengan suami, isteri akan sentiasa bersama dengan suami dia, dibawa. Tapi kalau kata suami itu jatuh, isteri itu naik, alamatnya bye-bye. Nanti tak jumpa dah. So kat sini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Syangkiti, azwaj dalam Quran kebanyakannya datang dengan maksud isteri. Ketika sebut tentang orang pemuliaan ahli syurga. Ahli syurga dengan isteri mereka. Hum wa azwajuhum kan. Fi zilalin, di bawah teduhan lah. Siapa? Lelaki perempuan? Oh. Dia sibuk sangat kot. Tak tahu. Tapi kita kali pada para ulama. Dia Abdul Fattah Al-Ghuddah rahimahullah, dia karang satu kitab Al-Ulama Uzzab, ulama-ulama yang bujang, yang tak kahwin, yang melebihkan menuntut ilmu berbanding dengan perkahwinan. Antaranya Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam Nawawi, Imam Suyuti. Ini nama-nama yang terkenal, yang bukan tak nak kahwin, mungkin dah sibuk sangat, tak ada masa nak fikir. Yang ni budak-budak ni ada je masa kan. Tengok dekat Facebook tu rajin je kecil mata dengan orang lah kan. Itu ngarut. Kalau para ulama kita faham ada yang macam tu.
Ala kulihat setiap manusia ni Allah Ta'ala akan berikan balasan dengan apa keadaan masing-masing. Tak tahu apa jadi pada orang ni. Tapi realitinya memang ahli syurga tak pernah kesunyian lah. Siapa jadi ahli syurga tak kesunyian. Hatta kalau tak kahwin kat dunia pun Allah Ta'ala kahwin kat akhirat nanti. Takkan kesunyian. Asal masuk syurga, takkan kesunyian. Ada je menemankan dia. Tapi kalau dia tak masuk syurga, atau tak jadi lain lah. Yang masuk syurga insya-Allah takkan bersedih. Sedikit itu dia. Waqala, dan berkata Syekh Muhammad Amin Syakiti lagi, wa yakthur fil Qur'ani itlaqu madatiz zakah ala taharati. Dan dia kata banyak dalam Quran dilafazkan, dituturkan madah asas bagi kalimah zakah kepada taharah. Dia macam macam ayat kan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. So zakka yuzakki akan datang dengan asas dia bukan keluar zakat kan, tapi datang banyak dia kata dengan maksud penyucian jiwa, pembersihan. Memang zakat yang dikeluarkan oleh orang tersebut daripada harta pun juga pembersihan daripada harta dia, macam yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan, hai Muhammad ambil daripada harta mereka sedekah yang tutahhirun, kau sucikan mereka, wa tuzakkirun, kau bersihkan mereka dengannya, wa salli alaihim, dan solat engkau ke atas mereka, inna salataka sakanun lahum, kerana doa engkau kena ketenangan bagi mereka. Doa engkau ketenangan bagi mereka. So jadi kalimah ambil duit, ambil harta untuk keluarkan zakat tadi pembersihan bagi orang dia. Itu memang apa disebut oleh Allah Taala dengan jelas. Tapi kalimah zai kaf alif ta digunakan dalam Quran, sering digunakan untuk penyucian, pembersihan bagi diri manusia itu sendiri, ya. Baik, selanjutnya tu semua yang atas tadi kita bincangkan lafaz digunakan, banyak pakai untuk maksud ini, kedua selanjutnya al-uslub, kuliatul uslub, kesatuan ataupun keseluruhan pada gaya. Keseluruhan pada gaya. Mana gaya susunan atau lafaz ataupun bentuk bentuk ucapan yang itu dipanggil sebagai kesatuan dalam uslub. Pertama, ini contoh-contoh dia. Pertama, qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, dia kata idza warada fil Qur'ani at-targhibu, bila datang dalam Quran targhib, penggemaran, mana penggesaan untuk sesuatu, Allah Taala galakkan untuk suatu perkara, qaranahu targhib fi lawahikihi au sawabiqihi au qara'inihi wa bil aksi. Dia kata bila datang dalam Quran penggalakan, dia gandingkan, qaranahu akan bergandingan dengan dia penggerunan. Misalnya ayat surah Al-Baqarah akan bila Allah sebutkan lepas Allah kata tentang ayat 23 24 kan, bila Allah nyatakan tentang cabaran kepada orang-orang musyrikin untuk buat Quran kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi fa illam awadu syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan datang wa basyiril ladina amanu. Nampak? Dia kan saya datang macam tu. Sebut tentang penggerunan akan datang penggemaran. Mana kita datang dengan dua side. Datang dengan gerunkan, datang dengan galakkan ataupun menggemarkan satu perkara. Itu pada sebut syurga, sebut neraka. Dia akan datang beriringan. Dia tak akan tinggalkan satu saja. Okey. Dia akan gandingkan ia dengan tarhib. Bila Allah sebutkan tarhib yang syurga dan sebagainya, Allah akan sebut tentang digandingkan juga dengan tarhib, penggerunan. Fi lawahikihi, pada yang selepasnya, ataupun sawabiqihi, pada sebelumnya, au qara ini ada pada ganding serentak dia. Dan satu ayat yang sama mungkin datang dua-dua sekali. Wabila aksi dan sebaliknya juga. Kalau datang penggerunan akan datang pula tarhib. Tarhib.
Okey, macam apa? Ayat 23, 24, 25 tadi. Allah Ta'ala datangkan dengan gerun, datangkan dengan galakan. Dah jadi tak jadi. Dia dah mula start. Dia time tu juga dia kalau dia kata minum makan tadi tak apa. Makan tengah adik dia apa. Okey. Wa kadzalika tarjiyatu mat takhwif. Demikian juga apa? Pengharapan berserta dengan apa? Penggerunan. Macam ayat apa? Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Habarkan, beritahu hai Muhammad kepada hamba-hambaku Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahu hamba-hambaku hai Muhammad bahawa aku Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Anal ghafur rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi lepas tu Allah Ta'ala datang ayat ke 50. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku adalah azab yang pedih. Terima kasih. Sampai. Ini kan main makan coklat ya, tak habis kelas. Bismillah. Kata macam ayat tu lah. Ayat surah Al-Hijr ayat 49 dengan 50. Dia macam gandingan tu, sebut tentang harapan. Kan? Nabi ibadi beritahu hamba-hambaku, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku adalah azab paling pedih. Dua-dua datang serentak. Jadi Imam Syatibi kata ini gaya Quran. Sentiasa datang lepas sebut tentang penggerunan, penggalakan. Kan? Syurga, neraka. Datang tentang janji baik, janji buruk. Dia akan beriringan untuk memberikan kesepadanan dalam tajuk tersebut. Okay, jadi kat sini macam harapan dengan penggerunan, macam ayat Al-Hijr 49 50. Okey. Itu pertama. Kedua, qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhihi tariqatul Qur'ani. Dia kata inilah jalan Al-Quran. Yukrinu baina asma'i ar-raja'i was asma'il makhafati. Kaqaulihi ta'ala. Beginilah dia kata jalan cara Al-Quran, jalan Al-Quran menggandingkan nama-nama Allah yang memberikan harapan dengan nama-nama yang menggerunkan, menakutkan. Ya? Macam Allah Ta'ala sebut surah Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala amat keras hukuman. Wa annallaha ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala amat-amat memberikan keampunan, amat-amat penyayang. Dan dua gandingan. Macam ayat tadilah Al-Hijr tadi. Ya? Jalan Al-Quran. Sebab dia dua macam ni. Kenapa? Sebab kalau manusia terlampau fikir tentang harapan, sentiasa rasa harapan masih ada, mungkin tak bertaubat. Sebab dia kata Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Macam banyak ulama kita sekarang ni di Malaysia tu utamanya, kita dapat lihat depan mata kita, cerita buat tanah harap yang cakap lah, inilah apalah Dajjal. Tapi dalam masa yang sama, bila kita lihat dalam Malaysia sendiri, macam tak ada Dajjal. Ada orang tak solat pun. Kan apa orang pergi-pergi bazar Ramadan satu, kan, dengan tengah azan maghrib, pemandang masih lagi merayau. Kemudian pergi buffet hotel, makan hotel kan, makan dekat hotel, tapi tak ni, time maghrib tak solat pun. Apa pasal? Muslim musafir tak, rumah sebelah tu je. Nampak? So, okay, apa yang jadi pada orang ni? Orang-orang ni, dia sebenarnya kedudukan dia macam Yahudi dalam Quran, pasal dengar Allah Ta'ala berikan mereka ni privilege yang banyak, kan, keuntungan yang apa, benda yang banyak. Macam apa imam kita tadi baca ayat kan, kan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin.
Kan? Aku telah lebih kamu sekian alam. So, jadi bila dengar macam tu, diorang rasa macam banyak sangat benda Tuhan bagi dan Tuhan takkan murka pada mereka. Ini bila orang tu ada harapan melampau tapi tak ada takut. Kalau ada takut je, tak ada harapan, putus asa lah. Dia kata buat apa nak taubat, Tuhan akan hukum juga. Habis. Saya jumpa ada seorang, saya sedikit sebut tu. Dia kata Quran ni, dia kata ustaz semua sekali datang dengan marah. Dia saya bagi dia ayat surah Al-Insan. Surah Al-Insan satu ayat je berkaitan dengan tajuk neraka. Lain semua syurga. Lain semua syurga. Sebut tentang apa, tentang cawan di syurga, minuman di syurga, pokok-pokok di syurga, hamba-hamba di syurga. Tapi orang macam ni dipelik dia. Habis kita bagi ayat tu pun dia pergi cari juga masalah. Ujung tu dia kata apa? Tapi ustaz, ujung tu Allah Ta'ala sebut wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kau takkan ingat, takkan mahu kecuali Allah yang mahu. So macam mana? Dia solution dah ada. Kalau kita rasa diri kita tak mencapai tahap tersebut, mintalah Allah Ta'ala untuk bantu kita. Kenapa duk diam macam tu? Dia terus putus asa. Habislah, tak adalah saya, tak ada harapan lah. Memanglah Tuhan tak sayang saya. Kata, apa hal Muhammad ni kan? Dia ada orang macam tu. Dia ada orang bila putus asa, bila dia fikir tentang hukuman Allah, tak ada siapa akan rasa lepas. Dan Sahih Muslim Nabi sebut hadis dalam perkara tersebut. Kalau tahu seorang yang kafir itu, kan, apa yang tak ada daripada rahmat, nescaya tak akan rasa masuk neraka seorang pun. Semua rasa nak masuk neraka dah, mungkin beberapa saat lagi Tuhan selamatkan. Sebab Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau fikir tentang hukuman Allah Ta'ala, takkan rasa masuk syurga seorang pun yang bertakwa. Seorang beriman takkan rasa. Pasal dia tahu Allah Ta'ala sangat adil, takkan terlepas satu benda pun daripada apa yang dia buat. Sebab tu dua benda tadi dia sebenarnya macam lah Ibn Qayyim kata dua sayap untuk kita menuju Allah Ta'ala. Khauf dan rajak dua-dua kena ada. Kalau salah satu je ada, manusia takkan gagal. Negatif terus, terlampau overconfident salah, negatif terus pun salah. Itu dua tak betul. Yang betul adalah kita sentiasa berjaga-jaga. Tiap kali kita cenderung ke sini, kita ingat yang satu lagi. Bila kita rasa macam nak putus asa, kita ingat rahmat Allah. Bila kita rasa diri kita ni macam Tuhan sayang, fikir tentang kemurkaan Allah Ta'ala. Dia akan menjadikan kita stabil, tidak salah dalam memahami ataupun beramal dalam agama. Ketiga, wa qala, berkata Ibn Qayyim lagi, wa subhanahu, dan dia subhanah, maha suci dia subhanah, idza dzakara al-falaha allaqahu bi fi'lil muflih. Dia kata dia subhanah bila disebut tentang kejayaan, dia akan kaitkan kejayaan tersebut dengan perbuatan orang yang berjaya tu. Dia tak kata orang tu berjaya sahaja kerana Allah Ta'ala nak, tapi Allah Ta'ala sebut apa dia buat pasal dia berjaya. Dia kakaulihi sebelum Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka dalam solat mereka khusyuk. So jadi maksud dia dengan kekhusyukan mereka berjaya. Walaupun kita tahu bahawa kejayaan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ikatkan kejayaan tadi dengan perbuatan orang tu sendiri. Apa perbuatan orang tu pun dia taufik Allah Taala. Still kita maksud dia kalau tak dapat isi diri kita dalam kedudukan tadi, kita doa, minta Allah Taala bantu kita untuk kita berjaya untuk melaksanakan seperti yang dia kehendaki. Keempat, qala al-Asyankiti, al-Alama Asyankiti rahimahullah, qauluhu ta'ala, firman Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, penurunan kitab adalah dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia kata apa? Qad dallat istiqra'ul Qur'anil azim, qad dallat istiqra'ul Qur'anil azim, sebenarnya menunjukkan istiqra'ul Quran, pembacaan menyuruh Quran agung. Okay, pembacaan menyuruh, manakala untuk baca semua ayat Al-Quran, dia teliti balik, dia menunjukkan ala anna Allah jalla wa ala, bahawa Allah jalla wa ala, dia kata idza dzakara tanzilahu, bila sebut tentang penurunannya, li kitabi, terhadap kitabnya, atba'a bi ba'di asma'ihil husna, dia akan menyusulkan sebutan penurunan tadi dengan nama-namanya yang terbaik. Dia takkan sebut di turun Quran
daripada Allah Taala saja. Tak, dia akan sebut Al-Aziz Al-Hakim dan apa yang Al-Mutadamminati yang mengandungi sifat-sifatnya yang tertinggi. Okey, contohnya yang itu dalam surah Al-Ahqaf. Lain macam dalam surah As-Sajdah, tanzilul kitab minallahi tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Okey. Kita sebut beberapa tempat okey. Contoh dalam Sajdah 2. Tadi Az-Zumar kan? Okey. Az-Zumar tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Dan surah Ghafir tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dan surah Al-Jathiyah tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Sama macam ni. So jadi yang lain surah Ghafir ayat kedua tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ini kita ambil lah ayat 2. So Al-Jathiyah juga sama, surah Zumar juga sama, cuma yang lain surah As-Sajdah ayat kedua dan juga surah Ghafir ayat kedua datang dengan dan Sajdah tanzilul kitab minallah tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan kitab tiada keraguan padanya dari pentadbir sekalian alam. Kemudian dalam surah Ghafir ayat kedua tanzilul kitab minallahil azizil alim. Itu yang lain. Dalam Quran ada 5 tempat sebutan sedemikian. Yep. Az-Zumar ayat kedua ya. Ayat kedua. Ayat kedua. Zumar ayat kedua. Okey. Zumar ayat pertama. Ayat pertama. Zumar ayat pertama. Yasin ayat 5. Kau nak tambah ya? Yasin ayat 5. Asy-Syu'ara 192. Fussilat 42, tambah ya. Fussilat 42. Al-Waqi'ah 80. Al-Haqqah 43. Al-Haqqah 43. Tapi yang berkita Rabbil Alamin, Azizil Hakim, Azizil Alim, itu nama yang datang Azizil Alim. Satu tempat dia tu Hamidun Majid. Hakimun Hamid. Hakimun Hamid Fusilat. Hakimun Hamid. So semua masa dia kata kata Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah telah menunjukkan pembacaan menyuruh Al-Quran Azim kepada bahawa Allah Jalla wa'ala bila dia menyebut penurunannya terhadap kitabnya, dia susulkan itu dengan sebahagian nama-nama yang terbaik yang mengandungi sifat-sifatnya yang tertinggi. Always datang dengan sebutan macam tu. Dia akan ungkit sambil sebut tentang sifat dia. Baik. Kelima, qala Syatibi kita Syatibi rahimahullah, kullu hikayatin waqa'at fil Qur'ani fala yaqlu an yaqa'a qablaha aw ba'daha wa huwa al-aktsar raddun laha. Dia kata semua penceritaan yang terjadi dalam Quran, maka tak kosong untuk berlaku sebelumnya atau selepasnya, dan ia terbanyak selepaslah. Raddun laha, jawapan atau jawapan terhadapnya, atau penolakan semula terhadapnya. Maksudnya kalau benda tu salah, cerita tak betul, Allah akan jawab. Dia takkan datang kosong tanpa sebarang reproach, tanpa pembetulan. Ni benda ni kalau kita lihat debat Ahmad Didat rahimahullah, dia persoalkan tajuk ni. Saya kata dalam Bible ada banyak perkara-perkara yang disebut tanpa pembetulan untuk hukuman atau kesalahan. Contoh Samson yang menjadi inspirasi untuk cerita James Bond. Kan James Bond cerita tu dia diinspirasi daripada
Samson and Delilah. Samson tu yang kata rambut panjang, kemudian dia kuat pukul taklud. Dia cerita dia sebab apa? Sebab dia pergi sini berzina, tak kena benda. Pergi sini berzina, tak ada hukuman. Lepas tu kemudian cerita seorang Nabi ni berzina dengan menantu, tak ada hukuman. Dia datang cerita, tak ada hukuman. Ini masalah. Pasal dalam konsep agama Quran, tiap kali datang penceritaan, kalau benda tu salah, tak betul sebagainya, akan datang mungkin sebutan sejak awal tentang kesalahan mereka, kesalahan orang mereka, dan kemudian diceritakan kisah tersebut. Atau datang selepas jawapan ataupun balasan balik, sebutan jawab, sebutan balas terhadap apa benda yang disebutkan. Dia takkan tinggal kosong. Okey. Dia kata radun laha awalan. Okey. Dia kata yang pertama, fa in waqa'a fala iskala fi butlani dzalikal muhki wa kadhbih. Maka dia kata, pertama dia kata, jika terjadi maka tiada kemusykilan pada kebatilan pencerita tersebut dan pembohongannya. Wa illam yaqa' ma'aha fa dzalika dalilun ala sihhati muhki sidquhu. Dan kalau dia kata cerita tu datang, ya, kalau dia kata jika dia berlaku, maka tak ada kemusykilan tentang kebatilan kisah yang penceritaan sebut dan pembohongan dia. Jika tak terjadi bersama-samanya, tak sebut maka itu dalil ke atas kesahihan apa yang diceritakan dan kebenarannya. Maksudnya kalau tak dijawab, cerita tak disebut, maksudnya kisah tu adalah benar. Kalau dia kata dijawab balik, maka Allah Ta'ala jawab balik kisah yang diceritakan tadi, dicakap, Allah Ta'ala jawab balik balik. Nak ceritakan berkenaan dengan tentang kebatilan apa dikatakan dalam statement tersebut. Okey, dia kata contoh, misal awal, qauluhu ta'ala wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata telah mengambil Allah Ta'ala anak. Allah Ta'ala jawab apa? Subhanah, maha suci dia. Ballahu ma fis samawati wal ardh, bahkan miliknya apa di seluruh langit dan juga bumi. Maksudnya disebut benda berkenaan tentang kata-kata orang tu, Allah Ta'ala jawab balik, betulkan balik apa yang statement tersebut. Maksud dia bila berlaku fa in waqa'a, bila terjadi jawab balas, maka tak ada kemusykilan pada kebatilan benda pencerita tersebut dan pembohongannya. Kalau tak terjadi apa-apa pembetulan atau jawapan balas bersama-samanya, maka itu bukti bahawa kesahihan yang menceritakan dan kebenarannya. Manakala untuk bercakap satu benda, statement tu Allah tak betulkan balik, maksudnya benda tu betul. Kalau kita statement dia cakap tu dibalas balik, itu menunjukkan dia pembohong. Mana apa cakap tipu. Macam yang pertama tadi, yang mereka berkata telah mengambil Allah Ta'ala anak. Maha suci Allah, itu jawapan dia. Bahkan miliknya apa di langit dan juga di bumi. So itu untuk balas balik bahawa siapa cakap ini bohong. Faham Okey. Buat misal ni contoh kedua, qaulul aziz, kata-kata menteri yang terlibat, ataupun lebih tepat bapa angkat Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dia kata? Itu pada apa diceritakan oleh Allah Ta'ala daripadanya. Apa Allah ceritakan mengenai kata-kata dia ketika dia bercakap dengan isteri dia dan juga semua orang perempuan yang ada. Inna kaidakunna azim, yang tipu daya kalian amat besar. So Allah Ta'ala tak reproach balik, tak betulkan balik. Kalau dia salah, patut dibetulkan. Allah Ta'ala takkan tinggalkan tanpa pembetulan. Kalau kata-kata tersebut salah, Allah Ta'ala akan jawab. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala biarkan macam tu saya statement tersebut, maka dia adalah benar. Dia adalah benar. Kalian punya tipu daya adalah amat hebat. Amat hebat. Nah, itu realiti yang kita kata kadang perang dunia berlaku sebab orang perempuan punya helah je. Bukan nak kata semua perempuan jahat, tapi lelaki tu boleh terikut dengan perempuan punya arahan. Macam cerita lah kisah hang tuah. Kan pergi rebut bini tunang orang bawa balik. Ya, benda tadi macam tak patut kot. Kan tunang orang. Dosa kot ambil tunang orang. Orang dia tunang, bawa lari. Demi sultan dia cintai, bawa balik. Tunang orang bawa balik. Ini realiti contoh nak fahamkan. Benda ni, tipu daya wanita ni sangat dahsyat. Dia kalau Greek punya mitos dan sebagainya, legenda lama pun banyak kes macam ni. So basic dia nak fahamkan sekarang, dia bertentang sebutan kata-kata A atau B tadi betul atau salah. Okay. Demikian juga qaulu hud, kata-kata burung belatuk. Fima hakallahu anhu,
pada apa Allah Ta'ala ceritakan ia daripadanya. Walaha arsyun azim, dan dia perempuan tu, ratu yang dekat Sabak tu, dia ada singgasana yang besar. Surah An-Naml ayat 23. Dan Allah Ta'ala tak betulkan. Allah Ta'ala tak betulkan balik apa dia orang cakap. Maksudnya kisah tu adalah benar. Ini juga yang kita panggil apa? Setengah-setengah para ulama kata dalam kisah surah Kahfi kan, tentang jumlah berapakah ashabul kahfi, berapakah jumlah ashabul kahfi tersebut. Kan kita ingat kan, dia kata sayakuna salah satu rabi'um kalbuhum. Mereka kata salah satu tiga, dia tiga orang, rabi'um kalbuhum keempat dia adalah anjing dia. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan mereka kata anjing dia dia kata khamsatun, dia orang tu lima, keenam dia anjing dia. Tapi lepas tu orang kata rajman bil ghaib, kerana mereka teka-teka secara ghaib. Tuduhan itu secara ghaib, benda tu tidak betul, tak ada bukti. Wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum kalbun, dan mereka kata 7 dan ke-8 mereka adalah anjing mereka. Tapi Allah Ta'ala diamkan. Yang ini Allah Ta'ala tak betul. Jadi pasal berdasar pada kaedah tadi, kalau anda kata dalam Quran Karim benda tu salah, Allah Ta'ala akan betulkan. Statement takkan Allah Ta'ala diam macam tu. Bila saya sebut tadi kan tentang Bible tadi, yang Ahmad Didat kata banyak benda datang tu, diceritakan kisah tu tak ada hukuman. So apa kat sana duduk dia kata kisah tadi, kisah dia kata Nabi, salah seorang Nabi, tak sebut nama kita tak sebut lah, pasal dia orang buat benda tak elok. Dia kata Nabi ni berzina dengan anak menantu, yang ni berzina dengan anak, tak ada hukuman. Samson tu buat macam-macam, tak ada hukuman. Tuhan tak murka pun, elok je. Pergi sini berzina macam James Bond, pergi sini jumpa perempuan, sini jumpa perempuan, sini jumpa perempuan. Jadi benda ni apa kita nak ajar pada anak cucu kita? Kalau cerita yang kita ajarkan adalah pergi mana-mana boleh buat apa saja, Tuhan tak marah. Tak ada hukuman dari Tuhan untuk orang tersebut. Agak rasa-rasa benda. Nak ajar apa sebenarnya? Okey. Ini realiti kita kata dari sudut asal. Diorang sendiri kata tak boleh jadi kitab suci. Diorang sendiri yang kata kalau tak ada pembetulan, bukan kitab suci. Kitab suci datang untuk pembetulan dan perbaikan akhlak. Okey. Ini ayat ni. Ayat ke-22. Kenapa jumhur mufassirin atau jumhur ahli sejarah kata jumlah ashabul kahfi itu 7. Dia yang nombor 8 dia anjing dia. Ya, sebab tengok ayat ni. Ayat ni datang sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan kata 3 orang. Yang keempat mereka anjing mereka. Wa yakunu khamsatun, yang kedua, pendapat kedua 5. Okey. Wasadisum kalbuhum, dan keenam mereka adalah anjing mereka. Tapi lepas tu Allah kata rajmam bil ghaib, teka-teka dengan perkara ghaib. Tapi bila Allah sebutkan yang ketujuh, yang ketiga punya pendapat, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka sebut, mereka kata 7 orang, ke-8 mereka anjing mereka. Tapi senyap, tak sebut salah atau betul. Bagi dia orang, dia kata bila tak dibetulkan, maksud dia itulah jumlah yang betul. Faham? Ini konsep kita kata dari segi masalah. Bila kita faham kulliyatul Quran, memang Allah takkan biarkan satu statement yang salah tanpa pembetulan. Mesti dibetulkan. Tapi bila tak dibetulkan, maksud dia adalah benar. Itu kaedah kita kata dari segi pemahaman yang kita cuba nak faham kat sini. Baik. Keenam. Qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, dia kata sabilul wajibati ityanu bil masdari marfu'an. Okay, dia kata jalan untuk yang perkara-perkara wajib didatangkan secara masdar dan marfu'. Marfu' mesti bagi depan. Kalimah yang untuk jadi wajib tu, dia akan datang dengan statement kalimah tu dalam bentuk masdar, kata nama terbitan, dan berbaris depan. Okey, seperti Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka dengan peganglah bila sampai tempoh untuk wanita yang diceraikan, ataupun wanita, dia kata talak itu hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Talak hanya 2 kali. Maka lepas itu fa imsakum ma'rufin, sama ada pegang dengan baik, wajib pegang dengan baik, ataupun lepaskan dengan belas kasihan. Jangan tahan untuk diseksa, jangan pegang dengan, bukan untuk tahan bini itu daripada diceraikan untuk dengan cara yang salah.
untuk seksa ke, untuk torture tak boleh. Kan, kau tak ni kau jadi bini aku juga. Tak payah. Kau tak ada, lepaskanlah. Banyak orang zaman sekarang ni pelik. Dia kaedah, saya tak faham. Yang pergi masuk berita tiap-tiap hari ni apa pasal? Satu pertama, kalau dia kata perempuan tadi, dia nak minta cerai dengan suami dia. Kalau dia ada bukti suami dia, actually contoh macam tinggalkan selama setahun. Dan file fasakh dah. Kenapa file cerai? File cerai, awak minta suami tu lafazkan, aku ceraikan kau. Kalau dia tak lafazkan, tak jadi. Tapi kalau dia filekan fasakh, kerana kegagalan suami tadi menaikkan tanggungjawab atau menyiksa dia, menyakiti dia sebagainya, jalan. Apa pelik sangat kan? Yang lawyer pun macam tak pandai je. Unless memang nak cek makan. Tak serius. Kalau benda tak cek makan, banyaklah naik turun pejabat, naik turun mahkamah, dapatlah duit banyak. Kalau realiti dia bukan susah sangat pun. Soalan dia ada berlaku tak sebarang kegagalan dalam masalah, contoh panggil tu. Dan kalau tak boleh juga, kan masih lagi tak boleh nak persefahaman, lantik seorang wakil daripada keluarga si lelaki, wakil keluarga perempuan, dan diorang akan putuskan lepas perbincangan. Kalau lelaki tak nak cerai sekalipun, wakil yang boleh ceraikan. Kalau perbincangan kata hakam akan putuskan. Wakil lelaki tu saya tak faham, kata masuk khabar tiap minggu keluar, saya tak suka, saya di sinaran hadapan, benda entah hongok tu. Tak ada kerja lain ke? Banyak kerja lain lagi. Pelik tu. Itulah time suruh belajar munakahat, tak mau datang kelas. Benda simple je. Pelik betul. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz terang kata tadi okey je. Susah sangat. Saya kata lawyer cek makan. Tak, terus terang lah, cek makan lah. Supaya nanti lama sikit bicara, banyak dia dapat. Agak realiti macam tu pun. Simple je. Pasal perceraian Islam ni, dia ada cerai, panggil dengan cara cerai suami lafazkan. Lepas tu ada panggil fasakh, ada khulu', kan. Kalau anda kata memang nizak, tengok muka pun menyampah, takkan aku nak paksa orang tu. Tengok muka segila. Islam bagi pelepasan. Mudahlah. Yang pening kepala, panjang lebar, nak bertahun lagi masuk dalam kamar, buang masa. Pelik betul. Pasal tu Al-Quran kata, dia kata imsakum ma'ruf, cerai 2 kali je. Lepas tu pegang sama ada tahan dengan baik, hold on to the wife dengan elok, atau lepaskan dengan ihsan. Maka dia kata datang dengan kalimat imsak dengan tasrih. Nampak tak? Dia gana imsak tu dengan kata amsaka imsuku imsak, kata nama terbitan, baris depan. Tasrih daripada sarraha yusarrihu tasrihan. Tasrih. Okay. Dia kata dan fa itba'un bima'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Surah Al-Baqarah ayat 178. Maka dia kata maka ikutkanlah dengan baik dan juga tunaikan kepadanya dengan baik. Ini berkenaan dengan bayaran bagi diat. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, man siapa dimaafkan oleh saudaranya sesuatu, maka fa itba'un ma'ruf, maka dia susulkan dengan baik dan tunaikan dengan elok. Mana bayar diat tu dengan baik. Okey, itu jalan kalau Quran kata benda tu mesti wajib. Wasabil mandubat ityanu bihi mansuba. Dan jalan untuk yang mandub, yang digalakkan tak wajib, tapi digesa. Okay? Maka dia datangkan dengan mansub, datang dengan baris atas. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, dia kata fadarbar riqab, dan surah Muhammad ayat keempat. Okay? Fadarbar riqab, maka pancunglah akan tengkuk. Mana digesaan saja bukan wajib. Pasal kita kata okey, walihada ikhtalafu. Okey, kerana ni okey, jadi betul itu pasal masalah surah Muhammad tu berkenaan dengan tajuk untuk pergi perang. Jap, kita tunjukkan. Kan tak nampak. Sebab dalam peperangan kan kita tahu bahawa pilihan kita bukan semestinya mesti bunuh orang tersebut. Boleh saja tidak dibunuh. Okey. Ini surah Muhammad ni, jap. Sebentar dulu, okey.
Dari surah Muhammad ayat keempat. Okey. Okey, Allah kan ayat keempat. Fa idza laqitumul ladina kafaru. Bila kamu bertemu dengan orang kafir, fadarbar riqabi, maka pancunglah tengkuk. Ulang balik. Ini bukan wajib. Ini bukan wajib. Ini adalah gesaan ketika musim waktu peperangan lah. Kalau dia kata orang tersebut mengalah, takkan nak pancung juga. Itu realiti dia. Benda ni datang baris atas. Fadarbar riqab. Nampak? Dia bukan datang macam tadi imsakun baris depan. Ni baris atas. So datang dia kata kalau macam ni maksud dia galakan sahaja bukan wajib. Galakan sahaja bukan wajib. Okey. Dia kata walihada kerana ini ikhtalafu. Kerana ini mereka bercanggahan. Bercanggahan pendapat. Okey. Hal kanatil wasiyatu li zaujati wajibatun li ikhtilafil qiraati fi qouli ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 240 wasiyatan li azwajihim. Adakah wasiat untuk isteri-isteri wajib? Kerana percanggahan bacaan pada firman Allah Ta'ala wasiyatan li azwajihim atau wasiyatun li azwajihim. Ini pasal kes orang yang mati kematian suami ya. 240 tengok depan. Yang tengok nanti pening. 240 je. Okey, belakang balik. Okey. Maksud dia macam ni. Tapi ini sebenarnya tajuk ni dah lepas dah mansuh. Mansuh sebab apa? Ini pada permulaan sebelum daripada ayat tentang apa orang mati suami kena edah 4 bulan 10 hari. Sekejap. Ayat 234. Hukum yang berjalan sekarang 234 234. Tapi dalam ayat yang bawah ni yang kita bincangkan ni 240 ni, okey. Dia kata apa? Walladina tawaffawna minkum, dan orang yang dimatikan di kalangan kalian, yang wafat di kalangan kalian matilah. Okey. Wa yadharuna azwajan, dan dia tinggalkan isteri-isteri wasiyatan li azwajihim, dia wasiat kepada isteri-isteri mereka mata'an lil hauli, diberikan mereka perbelanjaan sehingga setahun, ghairu ikhraj, dengan tanpa keluar daripada rumah yang mereka tetapkan. Mana soalan dia pasal ini memang sebelum daripada datang ayat yang atas tadi, ayat 2 lupa nombor. Okey, 234. Sebelum dia 234, hukum dia adalah wanita yang kematian suami, kalau andai kata mereka diberikan wasiat oleh suami dia jangan keluar, dan tinggalkan duit untuk jangan keluar, dia jangan keluar setahun yang keluar di rumah yang suami itu tinggal. Sebenarnya zaman jahiliah dulu, seorang wanita yang kematian suami, dia tak seteruk macam orang-orang Cina ke yang mahajir Cina tanam sekali dengan suami. Kalau dia kata orang Hindu bakar dengan mayat suami, dia tak boleh kahwin baru. Saya ingat orang India pun ramai masalah kes ni, janda nak kahwin lain tak boleh. Betul, penghormatan untuk suami yang mati, dia kena kekal sebagai janda, tak boleh kahwin. Alah cerita, tak ingatlah cerita. Mahabbatain nak? Yang pada akak seorang tu pakai baju putih, budak lelaki yang suka dia tak boleh kahwin kan? Alah, angguk je lah. Tak nak ngaku, angguk je. Dia kata, ustaz kami tengok zaman jahiliah korang tengok cakap lah. Okay. Rasanya benda tu keluar saya kat Yaman kot, cerita Mahabbatain tu. Yelah, saya budak-budak kita ada beberapa orang suka ambil zaman tu kan zaman VCD. Sanggup tu VCD 1, VCD 2 tukar-tukar nak tengok. Tapi antara cerita dia, yang kakak seorang tak boleh kahwin pasal dia janda kan. Okay. Benda ni zaman dulu bukan setakat tu, terjun sama suami tu tengah dibakar, isteri dengan kesetiaan terjun mati bersama suami. Sebab cerita dia pasal isteri tu pegang rahsia suami tersebut, kurap kat mana, apa kan, ketiak busuk ke apa, semua isteri tu pegang. So supaya tak pecah dia punya rahsia,
tak percaya rahsia dia, maka suami tu mati, isteri kena mati sekali. Okey. Arab kurang sikit. Dia tak macam Hindu. Kalau kita masyarakat Malaysia ke ikut Hindu, jadi Hindu lah. Okey. Arab dia lain sikit. Dia perempuan tu dikurung dalam satu bilik setahun, bagi makan dan sebagainya, jangan keluar, tak boleh bersihkan diri, ketiak pun tak cukup sekali. Sampailah setahun dia keluar dari tempat tu, disebut oleh para ulama apa hadis kan, pegang anjing mati. Punya apa kuman dia ada kan, anjing pun mati terkeliuk kalau dia pegang. Nak ceritakan punyalah kan, tak dibenarkan berbersih diri, tak boleh dandan, tak berhias, untuk suami yang mati tadi. 1 tahun. Setahun tak boleh keluar. Tapi lepas datang ayat 2, 3, 4 tadi, sebenarnya dah habis. 4 bulan 10 hari je. Lepas tu 4 bulan 10 hari pun zaman Nabi tu ada perempuan-perempuan yang tak puas hati. 4 bulan 10 hari tak boleh kahwin lagi kan, kena tunggu suami yang mati tu punya iddah habis. Dan Nabi kata, korang tahu, korang dulu sebelum Islam datang, korang kena tunggu dalam satu bilik. Nabi sebut balik apa jadi pada orang sebelum Islam. Nabi ingatkan balik, mana datang Islam paling ringan tentang masalah perkara ni. Kalau orang tu nak kata tak boleh lah perempuan kena bebas, tak, pasal kita balik pada asal untuk pastikan rahim dia bersih daripada benih suami yang pertama, supaya tidak tercampur aduk benih, nanti kan dia kahwin terus kan. Pasal 4 bulan 10 hari tadi lebih kurang sama je macam apa, 3 kali haid. Sebenarnya sama je lebih kurang, tak ada beza sangat pun. Tapi beza dia adalah macam perempuan yang contoh macam diceraikan, dia boleh keluar masuk rumah sebagainya, pergi jalan ke benda ke perlu hajat dia tak ada restriction. Tapi wanita yang mati suami, kena tak boleh keluar dari rumah yang suami dia tinggalkan dia, kecuali dia terpaksa musafir lah, macam suami dia mati kat Mekah, so dia kena balik Malaysia juga, tak boleh lepak ke Mekah, duduk kat hotel, mampus nak bayar kan harga hotel yang suami dia tinggal kat Mekah, dia pun tunggu situ, problem lah, kena hantar balik. Jadi kalau ikut realiti, kalau kita perhatikan balik, tajuk ini kan, so dia kata tadi pada tajuk ni pasal perbezaan bacaan tadi. Dia kata kena ikhtilafil qiraati fi qaulihi ta'ala wasiyatan li azwajihim. Ada bacaan wasiyatun li azwajihim, ada baca wasiyatan li azwajihim bi rafi'i wan nasbi. Jadi dia kata wajib tak wasiat untuk isteri-isteri. Kena tak suami terletak wasiat untuk isteri-isteri dia jangan keluar rumah, ataupun tak perlu, ataupun galakkan saja. Kalau dia baris atas dia galakkan, kalau dia baris depan dia jadi wajib. Tapi problem dia, tajuk dia ayat 240 ni telah pun dimansuhkan dengan ayat apa? 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4. So jangan pula kita pening kepala. Okey. Kenapa 2, 3, 4 duduk awal, 2, 3, 2, 4, 0 duduk belakang, tapi hukum yang ada 2, 3, 4, 2, 4, 0 yang hilang. Bab bacaan Quran, tertib turun surah, turun ayat, kita kata terbalik-terbalik. Tapi cara baca Nabi yang terangkan, di mana ayat mana tulis kat mana. Macam kita kata macam ayat surah yang pertama turun Quran adalah Iqra. Tapi yang ditulis depan adalah surah Madaniyah. Yang pertama itu Al-Baqarah. Faham tak? Ikut tertib ini sebab Nabi baca macam ni. Tertib bacaan dengan tertib penurunan tidak sama. Yang silap faham pula. Dia kata dah ini turun dulu. Kenapa baca ini dulu? Lepas tu kan kita ada surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Kemudian datang ayat Mudaththir, second ayat yang turun, berapa ayat juga. So kalau kita fikir tu bukan dia tak cantum, pasal sambungan dia turun kemudian, sambungan ni turun tempat lain. So jangan campur aduk lah, yang pening kepala. Hukum tetap kita faham, walaupun kalau kita ikut orang yang tak reti, tak ikut pada tarikh persyariatan, tak belajar berkenaan dengan kefahaman yang sebenar daripada para sahabat, dia akan pening kepala. 2, 3, 4 berjalan hukum, 2, 4, 0 dah mansuh. Macam ayat 180 lah. 180 tajuk wasiat untuk ibu bapa dah mansuh dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa turun ayat tentang pewarisan harta, ayat 180 Al-Baqarah mansuh. Tak jalan dah. Tu realiti yang kena perhatikan balik lah, kena tahu. Okey? Baik. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, wal aslu fi hadhihi tafriqati qauluhu ta'ala. Okey. Dia kata asal pada pembezaan ini, bila kita kata baris depan wajib, baris atas dia jadi apa? Sunat atau galakkan sahaja. Kenapa? Firman Allah Ta'ala di surah Hud ayat 69. Qalu salaman, qala salamun.
Ini bila Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat. Para malaikat tu datang, qalu salama. Mereka kata salam. Lepas tu Ibrahim jawab, qala salamun. Sebab apa? Fa innal awwala mandubun. Kerana yang pertama tu malaikat bagi salam tu galakkan. Wasani, Ibrahim jawab wajib. Ibrahim jawab wajib. Sebab tu dia datang dengan salamun. Yang malaikat beri salam, salama. Dia kata, wan nuqtatu fi hadzalika, dan dia punya point ataupun bahagian yang tersembunyi kat situ, fi dzalika anna jumlatul ismiyata au kada wa asbata min al-fi'liyata. Itu adalah pada jumlah ismiyah, kata ayat frasa yang bermula dengan kata nama lebih ditekankan dan lebih kukuh berbanding kata ayat yang bermula dengan kata kerja. Dia kata qalu salama, qala salamun. So itu basic yang mereka bahaskan. Sebab dia kata pasal kata salaman tu maksud dia usallimu salaman. Pasal dia takkan beri atas tiba-tiba. Okey. Sedangkan salamun itu jumlah ismiyah. Yang salaman tu jumlah fi'liyah. Yang ada disembunyikan fi'il dia. So yang kata jumlah ismiyah tu lebih tekan, lebih ditegaskan dan lebih kukuh berbanding jumlah fi'liyah. Itu cara mereka bezakan di antara dua pengertian tersebut. Nampak macam simple kan, tapi mempengaruhi hukum hakam dalam fiqh. Okey. Baik. Okey, nanti kita akan masuk taujih qiraat wa atharuhu fi tafsir. Pengarahan qiraat serta kesannya dalam tafsir. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada Ya, tadi alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada 2 minggu lagi. Wallahu a'lam. 2 minggu apa benda? Minggu sekian, minggu lagi. Agak tak ada. Minggu depan tak ada, susah lagi tak ada. So, kita kan minggu ni ada 5 tak? Okey. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.